Kerajaan negeri sasar kehadiran 13 juta pelancong domestik dan antarabangsa berkunjung ke Pahang bagi tahun ini berbanding 10.18 juta pelancong tahun lalu. Perinciannya kita terus bersama Atira Haswah langsung dari Pahang. Atira, silakan. Ya Nurul, bagi merealisasikan sasaran itu, Tourism Pahang menjalin kerjasama dengan Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA untuk membantu mempromosikan destinasi dan produk pelancongan baharu dan sedia ada di negeri ini. Menurut Pengurus Besar Tourism Pahang, Kamarudin Ibrahim, kerjasama julung kali bersama Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam itu dilihat berupaya memberi impak positif untuk menarik kunjungan pelancong menerusi platform media sosial. Jelasnya, generasi muda hari ini lebih mahir dan berkreativiti dalam menyampaikan sesuatu mesej yang lebih mudah untuk meraih tontonan penonton, antaranya menerusi penghasilan video pendek. Kami sangat rasa sangat teruja dan kami menawarkan mereka untuk membantu kami bagi mempromosikan produk pelancongan. Hari ini ternyata bahawa mereka berupaya untuk membantu kami apabila mereka menghasilkan program yang ataupun video-video pendek ataupun TikTok yang mereka keluarkan selepas ini. Sementara itu, penasihat program Abuza Abdul Halim berkata, penyertaan pelajar tahun akhir jurusan Sarjana Muda Komunikasi Masa Perhubungan Awam itu dapat memberi nilai tambah kepada mereka sebelum memasuki alam pekerjaan. Diharapkan dengan penganjuran program-program yang seperti ini, kuasa media sosial khususnya generasi muda daripada pelajar-pelajar ini dapat menghasilkan sesuatu untuk pihak Tourism Pahang dalam mempromosikan trip pleasure khususnya. Seramai 23 pelajar program pengajian jarak jauh PJJ khusus Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam dari Universiti Utara Malaysia UUM mengadakan program khidmat masyarakat kembara ilmu WK4U di kampung orang asli Ulu Renggol Raup. Program itu bertujuan memberi pendedahan dan pembelajaran secara terus kepada penduduk orang asli mengenai kepentingan keterampilan diri. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Talam, Datuk Abdul Aziz Mat Kiram, penganjuran ceramah tersebut sesuai diadakan bagi membantu komuniti orang asli berubah seterusnya menjadi seorang yang berjaya. Selain turut memberi pendedahan berkaitan maklumat terkini hak-hak pengguna oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Kita tahu masyarakat asli ni dia rendah diri. Tapi kita nak ubah dia, kalau boleh biar dia berjiwa besar. Ataupun Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang selalu sebut kita tengok ke hadapan, look forward. Jadi ini nak elemen yang patut diterapkan oleh pelajar ni daripada UUM ni. Saya harap masyarakat orang asli di sini dapat berkembang dengan lebih baik dan dia expose lebih lah supaya dia tidaklah orang cakap duduk dalam kelompok komuniti sendiri, dia keluar daripada komuniti sendiri dan dia boleh bantu komuniti di balik bila dia dah berjaya nantilah. Saya menerima dengan masyarakat saya, jangan berterima kasih banyak kerana kedatangan orang untuk yang sekali-sekala lah datang ke kampung seperti program seperti ini. Orang kampung pun tidak jadi masalah. Diorang cakap berterima kasih anak buah. Baru-baru ini, seramai 447 peserta dari 17 tadika liter Kelip SC melibatkan kawasan Zon A iaitu Rompen, Muazzam Shah, Pekan dan Kuantan menyertai program simulasi Haji Cilik Liter Hajj 2023 di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Program tersebut disertai murid-murid LC berusia 6 tahun bagi menyemarakkan sambutan bulan Zulhijjah tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Liter Kellips International Sendirian Berhad, Datuk Roslan Nordin berkata, simulasi tersebut merupakan pembelajaran menggunakan kaedah Project Based Learning dan Visual, Audio dan Kinestetik WAK
yang menyeronokkan bagi kanak-kanak. Mereka belajar menggabungkan pelbagai tunjang-tunjang mata pelajaran. Tunjang komunikasi, tunjang kerohanian. Dalam kerohanian itu kita ada akidahnya, ada ibadahnya, ada sirahnya juga, ada akhlaknya dan sebagainya. Dan kita ajar matematik, ada sains yang berkaitan dengan haji ini, tentang geografi, di mana Saudi Arabia tu tengok peta dan sebagainya. Program itu turut disokong oleh 62 orang guru sebagai tenaga mutawif dan mereka telah dilatih sebulan sebelum program tersebut dijalankan. Pendedahan awal ini juga dapat merangsang minat peserta untuk mempelajari seterusnya menyimpan hasrat untuk menunaikan ibadah haji pada masa akan datang. Abang nak kumpul duit banyak-banyak nak pergi Mekah. Bawa mama, bawa abah. Saya rasa sangat sesuai sebab dia memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak ni lah, di mana mereka dapat belajar macam mana step-step untuk menunaikan haji. Wajarlah, bagi saya wajar sebab budak-budak anak-anak ni jadi seronok. Macam excited. Awal lah pagi tak ada meragam untuk pergi ke sini. Macam anak saya pula, dia special kids, jadi dia seronok untuk ke haji ni lah. Dia kata haji, dia panggil haji. Jadi kita sebagai ibu pun turut excited untuk program ni. Paparan itu tadi mengakhiri bingkisan dari Pahang untuk hari ini. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Atira, terima kasih. Sambutan Aidiladha di Kelantan diraikan dalam suasana sederhana namun tetap meriah dengan penganjuran ibadah kurban. Di Kota Baru, sambutan terhadap pelaksanaan ibadah mendapat sambutan menggalakkan daripada pelbagai pihak. Menurut penganjur ibadah korban Masjid Muhammadi, Nik Muhammad Afif Azhan Nik Muhammad Naidi, para peserta korban bukan hanya terdiri daripada kalangan penduduk tempatan, malah luar Kota Baru. Alhamdulillah, kalau kita kiranya meningkatlah daripada tahun lepas kepada tahun ni, kita kira semakin banyak lembu tu. Dan orang pun kata pemurah lah, tidak kata mahal ke lembu kan kau mahal, tapi sambutan itu masih lagi tinggi. Memang sambutan dan juga suasana dan juga aturan yang dibuat memang sangat teratur. Alhamdulillah, harga pun okey sebagaimana tahun-tahun yang sudah ibadah kurban yang dijalankan untuk negeri Kelantan. Tak ada kata harga berbeza-beza. Sebanyak 12 ekor lembu dikorbankan sempena Aidiladha kali ini. Persiapan penganjuran telah dilakukan sejak bulan lepas, termasuk ketika proses agihan daging korban dengan memberi kupon kepada golongan asnaf. Saudara, seekor lembu sado dengan berat hampir 1 tan bernilai hampir RM20,000 dikorbankan sempena Hari Raya Aidiladha di Banggul Durian, Serada Kuala Terengganu. Lembu jantan berusia lebih 3 tahun jenis baka Carolis itu milik pemuda 32 tahun Nik Muhammad Salahuddin Nik Nizam yang mula dibela 2 tahun lalu sebagai hobi. Namun, menyahut tuntutan korban, beliau memutuskan menjadikan lembu kesayangannya bernama Rudi itu dikorbankan pada Aidiladha kali ini. Nik Muhammad Salahuddin berkata 6 bahagian daging lembu sado ini merupakan perkongsian agihan ibadah korban bersama adik-beradiknya, manakala baki satu lagi bahagian diisi oleh seorang rakan kenalannya. Lembu kesayangannya ini pernah dinobatkan sebagai pemenang kategori lembu remaja Prince of Sado pada Karnival Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Terengganu tahun lepas. Memang saya sayang lembu ni dan berat hati untuk dilepaskan lah. Tapi saya dah berpakat dengan adik-beradik saya untuk melakukan ibadah korban terhadap haiwan ternakan yang saya sayang ni lah. So lagi orang kata hubungan tu lagi bagus lah. Dan kalau ikutkan Nabi pun suruh kita buat korban haiwan yang kita sayang lah. Nik Muhammad Salahuddin yang juga penjawat awam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mendapat bantuan adik-beradiknya untuk menjaga dan membela 12 ekor lembu. Ia termasuk 9 lembu betina dari Baga Charles berhampiran kediaman keluarga mereka. Pernah tak anda sebagai ibu bapa